Ya, Bu. Popcorn time. Ya. One to Jaga. Oh, Yang keluar di kita Netflix. dah lama sikit dah. Cerita dah lama, tak salah aku cerita tu tahun lepas boleh jadi di wayang. Tapi di masa di wayang tu cerita tu ditapih. Okay, yang di Netflix ni memang 100% tak ada tapih. Yang originalnya, uncut versionnya Oh. di Netflix. Okay, Bu, untuk One to Jaga ni. Rasa cerita ni sampai dah? Best tak? Oh, One to Jaga sangat-sangat bagus aku beritahu. Movie ni sangat bagus, terlampau bagus. Bagus bagi pendapat hang lah. Bagus bagi pendapat aku untuk skala movie Malaysia. Untuk jumlah kutipan dia, Bu. Dia kurang memuaskan, betul tak? Compare dengan Pascal, dengan Tukar Limah, dengan Polis Evo 2 kan. Compare memang dari segi kutipan dia tinggal jok. Itu yang herankan aku sampai aku tak boleh tidur 3 malam. Aku duduk tengah fikir sebab apa One to Jaga tak boleh hit kan. Dan aku ada jawapan dia. Jawapannya aku akan cerita. Apa yang aku nak cerita hari ni pasal One to Jaga. Selepas menonton One to Jaga, perasaan aku sebagai penonton, puas aku sangat-sangat puas. Dia ibarat pergi makan nasi kanak kebun Melayu dah. Sendiri punya. Kamu sendiri punya. Aku kalau bila aku merantau, aku keluar dari Penang beberapa hari seminggu bila aku balik aku makan nasi kanak kebun Melayu, aku rasa sangat puas. Duduk pun teringat. Duk teringat tau. So bila aku selepas aku menonton One to Jaga ni, feel yang sama. Hang menonton One to Jaga seolah-olah hang mau makan analogi dia, perumpamaan dia macam hang makan satu makanan yang sangat sedap dan memuaskan. Apa yang baik pasal One to Jaga? One to Jaga filem yang sangat berani. Berani gila filem tu. So dari segi berani tu mungkin nak cerita pasal kita punya polis ke, dia punya Yes, isu dia. Sebab Malaysia dalam kebelakangan beberapa tahun sebelum ni, sebenarnya dalam ni apa filman lah kita dapat tengok sama-sama dah semakin dah gelap dah. Macam kelam tau. Industri filem ni macam kelam. Tapi dengan kehadiran One to Jaga ni sebenarnya dan beberapa filem baik yang lain dalam tahun ni juga dah bagi satu cahaya. Dia cahaya, satu harapan, satu hope kepada Malaysian yang Malaysia mampu juga, pembikin filem Malaysia mampu untuk buat filem-filem yang baik seperti One to Jaga. Yes, sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan tema dan isu lah apa yang diangkat dalam movie. Sebab filem-filem sebelum ni, orang director yang berani ataupun tak dilepas ke wayang kita tak tahu mengangkat tema-tema isu yang macam ni. Filem One to Jaga sangat realistik dan sangat dekat dengan apa yang terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia. Benda yang duk jadi sangat tu kena sangat realistik, sangat realism. Bukan nak label tapi benda ni memang duk jadi. Memang benar duk jadi. Kita duk dengar kan? Yes, One to Jaga dia ada lebih kurang 3 plot yang menceritakan dalam penceritaan tu. Story dia sangat baik. Okey, story dia sangat baik. Antara isu utama yang diangkat di situ ialah isu rasuah. Perlawanan di antara polis baik dengan polis jahat. Kalau kita kata Hollywood dah lama dah ada isu-isu macam ni. 10 tahun 20 tahun sudah pun dah lama. Ada jadi basi dah di sana. Tapi bila Malaysia buat macam tu, dia jadi satu yang fresh. Sebab belum ada lagi isu ni berani diangkat oleh mana-mana director. Ataupun mungkin ada director yang berani buat sebelum ni tapi tak dapat lepas kan. Itu isu pertama. Dan isu kedua ialah isu pendatang asing. Kalau hampir duk KL hari ni hang tengok kat KLCC, tengok banyak orang luar berbanding dengan orang kita sendiri. Yes. Isu pendatang asing ni sangat jarang sekali wujud dalam sinema Malaysia. Kalau dicerita pun tak banyak lah. Dia ambil sisi-sisi yang sikit-sikit kan. Tak cukup. Dan apa yang aku sangat suka dan aku sangat teruja bila menonton One to Jaga ni, bila aku dapat tengok realistik ataupun reality live seorang polis. Kalau hang perasan, hang pun tengok juga One to Jaga tu kan. Jangan buat sebab tak tengok lah. Okay. Hang pun tengok. Kalau hang tengok dari segi timeline penceritaan One to Jaga, kejadian tu berlaku dalam sehari. Tapi dalam sehari dah cukup untuk menceritakan kepada kita bagaimana penceritaan timeline dalam sehari cukup untuk menceritakan macam mana kerja seharian polis. Yes, hang tengok dia ada dua karakter polis itu, Rosdin Subuh dengan Zahiri Azim. Watak dia nama apa dan cerita tu? Zahiri Azim ni polis yang baik, polis baru, polis muda yang idealis, dan partner dia Rosdin Subuh yang kepala otak tu. Rosdin Subuh ni polis yang kurang baik, polis yang menerima rasuah akibat desakan hidup. Sebab apa? Sebab pressure daripada bini dia ni mau duit. So dia ceritakan dengan baik lah. Dia punya susah dia jadi polis. Yes, susah. Sampai dia terpaksa. Yes. Dia tak menghukum polis tu. Maksudnya semua orang tahu polis ada baik ada jahat. Dan polis rasuah ni pun ada. Di mana-mana negara pun ada. Sebab dia pun manusia kan. Dan reality. Penulis dalam One to Jaga tak menghukum polis tu. Itu yang sisi baik aku cakap tu. Sebab apa? Sebab dia tunjuk desakan apa yang menjadikan polis tu rasuah. Maksudnya gaji tak cukup lah tu. Balik rumah bini lah minta. Bini minta kan, pressure daripada sebab sekeliling, mungkin gaji polis tak cukup. So terpaksa anak pun problem lagi kan. So benda tu semua berawit untuk dia ambil rasuah. Sebenarnya rasuah ni, kalau kita cakap isu rasuah,
dalam kalangan penjawat awam, polis semua ni semua, apa yang aku faham melalui selepas aku menonton filem Orang Tu Jaga ni, bukan sebab dia suka-suka ataupun sebab dia sebenarnya jahat untuk ambil, tak. Soalan sesuatu sebab dia cukup panjang tu. Maksudnya apa tadi cerita tu best kan? Ya, cukup panjang. Okey. So daripada segi teknikal ataupun lakonan yang baik, kita golkan sekali. Golkan sekali. Ya. Apa yang baik tentang Orang Tu Jaga satu lagi yang aku sangat teruja ialah lakonan, aspek acting. Lakonan, pilihan cast sangat baik, sangat sesuai. Semua watak dalam Orang Tu Jaga membawa cerita dengan begitu surlah. Kalau nak tengok, aku kata kalau apa nak tengok barisan-barisan pelakon Malaysia yang baik, dia katakan hampir semuanya ada. Aku ulang sekali lagi, barisan pelakon Malaysia yang baik, bukan popular. Popular tak semestinya baik. Ini pelakon-pelakon yang ada kualiti acting. Ada beza. Yes. Sebab yang kebanyakan mungkin kalau tanya budak-budak semua, depa kenal siapa pelakon. Itu popular. Popular tapi belum tentu baik. Okey, depa ni semua mungkin kebanyakan dalam tu kurang popular ataupun tak sepopular dengan. Dah habis lah fasa popular kan, ganti dengan lain. Tapi sebenarnya dia actingnya bagus. Actingnya bagus, sangat outstanding. Contohnya Rosdin Subuh watak polis jahat tu. Kalau perempuan rasa dia basah lah tengok acting tu. Sangat sangat hype lah, teruja. Zairil Azim acting dia kan bagus. Tok kata setiap inci dalam filem tu lakonan sangat baik, walaupun pelakon tambahan yang berlakon satu scene, Sabri Yunus jadi tokai kedai pun cameo saja pun rasa bagus lah dia acting. Yang jadi watak Indon tu watak Sugiman oleh Aryo Bayu, apa nama dia? Pelakon Indonesia. Pelakon Indonesia memegang watak seorang Indonesia yang ada problem dengan adik dia. Sepanjang cerita boleh kata tunjuk dia juga selain daripada polis. Yes. Dia ada 3 plot yang bercerita serentak. Satu cerita tentang 2 polis baik, polis jahat ni. Kemudian plot yang kedua ialah plot Sugiman dan adik dia problem ni dengan Pak Syarif ni. Dan plot yang ketiga cerita tentang seorang lelaki Filipin yang ada masalah dengan tokai dia. So tiga plot ni terjadi dalam sehari dan di blend dengan cantik dan disulam dengan isu-isu realistik yang terjadi. Rasuah, pendatang asing, manipulate oleh bos, macam mana kuasa gangster dalam Malaysia ni ada sebenarnya. Kadang kita tengok dia tak melampau tapi cukup. Ada satu scene yang sangat baik. Watak Namron ni dalam kereta tu, Namron ni datuk, okey, dan seorang Cina ni, okey, dua-dua ni scene tu scene yang tegang tapi dilakonkan secara santai. Cakap sambil benda dah berbaik tapi dah kenyang saya gelak, dah melawak. Padahal aku kecil lah. Scene tu aku tak dapat bayangkan macam mana dia take. Sangat susah. Scene tu sangat susah. Benar yang susah. Untuk sebagai pelakon lah, aku rasa sangat susah. Okey, Abang Abu. Panjang lagi kan. Daripada segi sinematografi, apakah pendapat? Sinematografi aku rasa pujian patut diberikan kepada saudara Muhammad Helmi Yusof. Dia punya sinematografi dia berjaya merakamkan babak sesuai dengan penceritaannya, berjaya membawakan betapa tegang dan masalahnya Kuala Lumpur ini, Malaysia ni, sisi-sisi ataupun masalah-masalah dihadapi oleh negara kita sebenarnya dirakam dengan baik dan emosi tu dihantar melalui rakaman tu kepada kita sebagai penonton dengan sangat baik. Close up dia sangat baik. Semuanya ada sikit problem yang aku rasa mungkin problem dalam Orang Tu Jaga dalam segi editing dia, color grading dia terlampau hijau nak ke biru-biru tau. Aku dah bincang juga dengan beberapa editor. Aku tanya dia sebab apa dia terlampau hijau. Dia kata itulah mungkin dia nak mungkin dia nak tunjuk ada setengah-setengah filem yang dark yang macam ni dia perlukan hijau kan. Tapi hijau tu terlampau sangat. Tapi benda tu kita kita maafkan sebab cerita, shot dan lakonan yang sangat baik dan isu yang sangat berani. So, kita maafkan, kita sangat bagi kredit lah kepada filem ni dan tahniah kepada director kita kena sebut. Director filem Namron. Pujian ni berlampung. Yes, aku puji sebab apa? Sebab ini boleh dikatakan cerita polis. Sebelum ni kita ada review, Popcorn Time ada review satu cerita polis. Kita tak payah sebut lah. Mungkin kepada yang belum tengok boleh tengok sebelum ni.
Itu sebelum ni kita ada kritik sikit movie tu, dan ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Itu pendapat masing-masing lah kan. Pendapat pada aku pada penonton. Dan kalau nak kata ini movie polis yang paling baik, kalau movie yang bercerita tentang polis yang paling baik, yes, bukan kata untuk tu ni, aku tak boleh untuk dekad ni, boleh katakan Wan Tu Jaga ni itu cerita yang agak baik, bukan paling baik lah, tapi dia hampir sempurna, almost perfect movie ni. Dia tak perlu kan tunjuk scene tembak-tembak melampau-lampau, kereta meletup apa semua. Macam Dia tak perlu tu semua kan. perlukan model sebesar. Model sebesar tu semua kan. Menjayakan cerita. Aku tak rasa bajet dia besar movie ni. So dia Yes, panjang sangat. Kesimpulan Dan Wan Tu Jaga aku rasa boleh pergi ke level tu. Movie hang boleh tengok banyak kali, dan setiap kali tengok hang akan dapat sesuatu perasaan yang baru dan pelajaran yang baru bila hang tengok movie ni. Movie ni sangat baik. Silakan Pak. Okey, so secara ringkas dan secara pendek dia berapa sur nak bagi? Dia hampir perfect. Daripada 5 sur, kita bagi 4.9 sur untuk Wan Tu Jaga. Kita tak boleh bagi, tak ada buang. Yes. Kalau kita bagi semua movie 5 sur, jadi apa yang lebih baik pada tu? So kita, ini perasaan aku lah sebagai penonton saja, bagi 4.9 sur. Pada depa yang lain, kawan-kawan yang lain yang menonton Wan Tu Jaga, boleh komen di bawah.